Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Najmi binti Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabira binti Kamaluddin, pelajar kaunseling tahun 2. Hari ini kami akan bercakap tentang isu work politik. Hari ini saya akan bercakap tentang work politik. Work politik ini sering berlaku dalam setiap organisasi dalam dunia pekerjaan. Ia turut berlaku pada setiap tahap organisasi sama ada di peringkat bawahan ataupun atasan. Ia seringkali dikaitkan dengan tingkah laku pekerja yang negatif seperti pekerja yang suka mengadu domba, suka bodek bos, ada yang tikam belakang dan ada yang berlaku konflik dan pergaduhan antara sesama pekerja. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan work politik ini? Kalau kita tengok dari segi definisinya, ia bermaksud kepada proses hubungan antara kuasa dan pengaruh membabitkan individu atau kelompok tertentu, sama ada di peringkat luaran ataupun dalaman sesuatu organisasi. Dikatakan oleh sahabat saya, work politik ini sering dikaitkan dengan konotasi yang sangat negatif seperti tingkah laku bodek, mengampu, tikam belakang, mengadu domba, konflik, pergaduhan dan sebagainya. Tingkah laku ini diwujud kerana sesetengah pekerja yang mempunyai rasa ingin bersaing dan menjadi pekerja terbaik di dalam organisasi. Antaranya ialah persaingan dalam kenaikan pangkat. Sebagaimana kita sedia maklum, keinginan untuk mendapat kenaikan pangkat menyebabkan masing-masing berebut-rebut sehingga tercetusnya konflik pergaduhan sesama rakan sekerja. Selain daripada itu, konflik ini juga tercetus hasil daripada rasa cemburu, iri hati, dengki terhadap rakan sekerja yang mendapat kenaikan pangkat atau ganjaran sedangkan mereka tidak mendapat merasa diri mereka gagal. Akibat daripada konflik ini menyebabkan hubungan sesama rakan sekerja menjadi renggang. Mereka akan selalu bermasam muka dan akan tercetusnya permusuhan antara mereka. Akhir sekali, pihak organisasi sendiri yang akan menanggung akibat sekiranya konflik ini berterusan. Selain itu ialah ingin mencari populariti di pejabat. Sebagaimana kita sedia maklum, individu yang popular ni dia akan mudah untuk meraih sokongan dan pengaruh daripada pihak-pihak yang berada di dalam organisasi atau pejabat. Okey, selepas kita lihat kepada punca berlakunya work politik ini, mesti kita tahu apakah kesan work politik ini kepada pekerja tersebut. Okey, sebenarnya work politik ini merupakan satu perkara yang subjektif kerana ia boleh memberikan kesan positif dan negatif bergantung kepada situasi politik tersebut yang dapat kerja. First, kita tengok kepada dari sudut positif, kita dapat lihat bahawa work politik ini mampu merangsang motivasi antara pekerja. Ini mestilah didominasi oleh politik yang positif seperti pekerja tersebut dapat mencapai matlamat dalam keadaan seimbang, mampu open-minded dengan rakan sekerja dan menganalisis sesuatu situasi secara win-win situations. Ini boleh menyebabkan persaingan yang sihat dan membuatkan pekerja tersebut lebih profesional dalam melakukan pekerjaannya supaya lebih efisien. Sebagai contoh, kalau kita lihat rakan kita berjaya dalam pekerjaannya, ini memotivasikan kita supaya sama berjaya seperti mereka tanpa perlu ada rasa iri hati. Ini boleh menyebabkan kita lebih menghargai rakan kita dan juga menambah daya tahan resilient dalam dunia pekerjaan yang mencabar. Kalau dari sudut negatif, kita dapat lihat bahawa work politik ini mampu membuat pekerja tersebut tidak fokus dalam pekerjaannya. Ini boleh berlaku apabila pekerja tersebut lebih banyak meluangkan masa yang ada untuk mencari idea untuk menjatuhkan orang lain ataupun bergosip tentang perkara negatif daripada nak menggunakan masa yang ada untuk menyiapkan kerjanya. Kedua, work politik ini juga boleh menyebabkan pekerja tersebut stres dan juga bimbang. Ini berlaku kepada mangsa work politik tersebut. Ia turut ditambah dengan persekitaran tempat kerja yang tidak sihat seperti toxic environment dan ditambah pula dengan sikap negatif rakan sekerja seperti suka downgrade orang lain ataupun tidak hormat orang lain. Ini menyebabkan pekerja tersebut stres kerana tidak mampu menghadapinya.
Setengah pekerja mungkin akan berasa bimbang apabila mereka menceritakan tentang pendapat ataupun berkongsi sesuatu maklumat kepada rakan sekerjanya. Mereka bimbang kerana ia boleh dianggap sebagai disalah erti ataupun dijadikan bahan gosip antara rakan sekerja. Ini bukan sahaja membuatkan pekerja tersebut stres, malah ia turut menjejaskan hubungan antara sesama pekerja. Dan yang terakhir sekali, kita dapat lihat bahawa work politik ini boleh mengubah sikap pekerja. Ini berlaku apabila pekerja tersebut tidak memberikan 100% usaha mereka terhadap kerjanya kerana mereka hilang minat terhadap kerjanya. Mereka mungkin hanya akan datang ke ofis semata-mata untuk menghadirkan diri, dan ini mampu mempengaruhi kualiti kerja pekerja tersebut. Mereka merasakan bahawa walaupun mereka memberikan usaha 100%, mereka merasakan bahawa usaha mereka tidak dipandang kerana organisasi ataupun pejabat tersebut didominasi oleh work politik yang negatif. Antara langkah-langkah untuk mengatasi work politik ialah pertama, mencipta suasana kerja yang selesa. Suasana kerja yang selesa ini akan memberi kita keseronokan dan kepuasan ketika kita bekerja. Ini dapat dizahirkan apabila kita berbaik-baik dengan semua orang tanpa mengira latar belakang, tanpa buruk sangka dan saling membantu sesama rakan sekerja. Selain itu ialah pandai menyesuaikan diri. Kepelbagaian setting pekerjaan memberikan persekitaran dan iklim work politik yang berbeza. Seseorang perlu pandai untuk mudah mengadaptasi dengan rakan sekerja serta suasana kerja yang baru. Seterusnya ialah toleransi. Jika kita bertolak ansur dan toleransi dalam melakukan pekerjaan ataupun tugasan kita atau pekerjaan kita dapat diselesaikan secara efisien dan dalam keadaan suasana yang menghibur. Perkara ini akan mewujudkan keharmonian di dalam organisasi atau tempat kita bekerja. Apakah penyebab berlakunya situasi politik di tempat kerja? Penyebab berlaku antara sebab yang berlakunya politik di tempat kerja. Mungkin ada beberapa faktor, antaranya datang daripada ketua sendiri antaranya. Mungkin ketua yang tidak berpengalaman tu dia tidak pandai mengambil hati pekerja-pekerja dia, kan. Apabila dia bekerja dilayan dengan tidak sama rata, mungkin di sana apabila sebahagian pekerja yang merasakan mereka dipinggirkan, maka dia boleh menimbulkan politik atau kita berpuak-puak di tempat kerja. Begitu juga kita kata antara penyebabnya lagi itu datang daripada ketua itu sendiri yang tidak berpengalaman, yang tak pandai mengambil hati pekerja, yang tidak pandai kita mengurus pada keseragaman dalam urusan pekerja-pekerja dia. Dan ada ketikanya dia datang juga daripada pekerja yang kita kata cara corak kerja, budaya kerja yang kita kata yang berbeza-beza. Antaranya mungkin disebabkan untuk mereka dapat kedudukan dalam tempat kerja tersebut, mereka berusaha nak mengambil hati bos atau tempat kerja tersebut, sehingga mereka ada ketikanya sampai kita kata yang bodek bos atau ketua tempat kerja tersebut. Jadi ini di antara punca-punca yang boleh berlaku politik di tempat kerja, kan. Satu puak dia dengan cara dia, satu puak dengan cara dia. Maksudnya di sana ada persaingan. Di sana ada persaingan dalam pekerjaan. Ada ketikanya dia persaingan kalau dalam keadaan yang sihat tidak ada masalah.
Tapi yang sampai penjam masalah apabila persaingan tu yang bentuk sampai boleh menjatuhkan satu puak yang lain, berusaha menjatuhkan satu puak lain demi mendapat kedudukan dalam tempat kerja. Itu juga kalau kita kata dari segi antara perbezaan pekerja yang baru dan pekerja yang lama itu antara punca juga. Apabila pekerja-pekerja yang lama ni datang pekerja-pekerja yang baru, mungkin pekerja-pekerja yang baru ni dia main dengan cara baru dia dan main dengan budaya baru dia tanpa patutnya. Apabila pekerja baru main ni dia kena meraihkan meraihkan budaya tempat kerja tersebut, dan juga walaupun dia nak membawa satu budaya yang baru atau trend baru atau cara yang baru, dalam masa sama untuk mengelakkan berlakunya politik di tempat kerja tu, dia mesti meraihkan dia mesti pandai menjaga hati pekerja-pekerja senior yang ada situ. Itu di antara beberapa faktor atau sebab berlakunya politik di tempat kerja. Apakah kesan situasi ini kepada pekerja? Kesan situasi politik di tempat kerja kepada pekerja ialah ada baik buruknya. Itu bergantung kepada persaingan atau perbezaan yang terdapat di tempat kerja tersebut. Kalau kita kata persaingan tu persaingan yang berbentuk sihat, maksudnya masing-masing berusaha untuk memajukan kerja tanpa menjatuhkan atau tanpa menyindir lah, tanpa buat perkara-perkara yang menjatuhkan satu golongan yang satu lagi, itu tidak masalah. Tetapi kalau tindakan, kita kata tindakan yang tak sepatutnya, kita sampai memburuk-burukkan satu golongan dengan golongan lain, itu menyebabkan syarikat atau tempat kerja tersebut sedang berhadapan dengan keruntuhan moral, keruntuhan sahsiah pekerja di tempat tersebut. Apabila perkara ni berlaku lambat laun, apabila budaya berpersaingan yang kita kata persaingan yang buruk, menjatuh, fitnah memfitnah, maka syariat tempat kerja tersebut berhadapan dengan situasi yang kita kata sedang menunggu kapal. Kalau kapal pun nak pecah dah lah, sebab masing-masing bukan berusaha untuk memajukan, tapi masing-masing mencari kesalahan untuk menjatuhkan rakan-rakan. Itu pada ketika tu rasional kerja tu akan tak di sebelah, maka dia lebih mengikut kepada kepuasan hati masing-masing, walaupun perkara-perkara itu tak sewajarnya berlaku, walaupun perkara-perkara yang tak benar, dia lebih fokus pada itu. Maka ini alamat yang buruk kepada suatu tempat kerja tersebut. Apabila pada ketika itu pekerja-pekerja ni lebih sibuk tumpu kepada kepuasan emosi daripada untuk mencari matlamat memajukan kerja yang mereka duduk lalu. Akhir kalam dari kami berdua, work politik memberikan impak yang sangat subjektif terhadap organisasi. Ketua atau majikan perlu memainkan peranan yang tinggi untuk memastikan work politik mencipta suasana kerja yang sihat dan memberangsangkan. Apabila work politik dalam keadaan terkawal, ia akan meningkatkan produktiviti dan motivasi dalam diri pekerja.